Program Anak Johor tinggi, sihat dan hebat. Sempena Karnival Hari Ewan Murid tahun 2022. Program ni anjuran bersama Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Jabatan Kesihatan Negeri Johor dan Yayasan Pelajaran Johor. Program ni terbuka pada semua pelajar sekolah menengah dari tingkatan 1, 2, 3 dan 4 di Negeri Johor. Terdapat 3 langkah menyertai program. Langkah pertama, pelajar perlu menjawab pra-quiz yang terbuka dari 21 hari bulan hingga 28 hari bulan September tahun ini. Langkah kedua, pelajar perlu menonton video pemakanan sihat yang ditayang hari ini. Langkah ketiga, pelajar perlu menjawab pasca kuis selepas menonton video. Pasca kuis ni terbuka dari 28 hari bulan sehingga 30 hari bulan September. Hadiah disediakan kepada individu iaitu pada pelajar dan juga khas kepada sekolah. Semua pelajar yang menyertai program ni diberi sijil penyertaan. Pelajar perlu mengimbas kod QR ini untuk sertai kuis. Sebarang pertanyaan sila hubungi Cikgu Hasuraini bin Abdul Halim. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada pengetua sekolah, guru penolong kanan, semua guru dan pelajar-pelajar. Kita bersyukur dapat berkumpul hari ini demi program Anak Johor tinggi, sihat dan hebat. Saya Teo Chun Hui, Pegawai Sains Pemakanan yang mewakili Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Kepada semua pelajar di depan saya, marilah kita sama-sama mempelajari tentang pemakanan sihat. Kita perlu memahami keadaan pemakanan yang berlaku di Malaysia. Pada tahun 2017, negara kita mempunyai 44.2% orang dewasa yang berumur 19 hingga 59 tahun yang terlebih berat badan atau obesiti. 2 tahun kemudian, didapati 50% orang dewasa yang terlebih makan. Yang lagi merisaukan kita adalah terdapat dekat dengan 30% kanak-kanak dan remaja yang berumur 5 hingga 17 tahun dalam kategori berlebihan berat badan dan juga obesiti. Laporan dari Kementerian Kesihatan Malaysia telah menunjukkan negara kita mengalami 3 beban malnutrisi di kalangan remaja yang berumur 13 hingga 17 tahun. Setiap 3 orang pelajar, 1 mengalami masalah lebih berat badan atau obesiti. Dan kita mempunyai segelintir kecil lagi pelajar yang kurang berat badan, 1 antara 10 orang dan 1 antara 10 yang bantut. Maksudnya ketinggian dia tidak mencapai ikut umur sebenar. Pelajar-pelajar di depan saya mungkin tertanya sama anda berada dalam keadaan normal berat badan, berlebihan berat badan atau obes. Dan sama ada ketinggian anda normal atau bantut. Berikut adalah carta pertumbuhan kanak-kanak dan remaja khas untuk anak yang berumur 5 tahun sehingga 19 tahun. Carta ni dibahagi kepada 2. Warna biru untuk lelaki, warna merah jambu untuk perempuan. Dan 2 carta perlu dirujuk. Yang pertama adalah BMI untuk umur, yang kedua adalah tinggi untuk umur. Ini adalah carta pertumbuhan BMI untuk umur bagi lelaki. Terdapat 5 kategori dalam carta ni, iaitu obes, berlebihan berat badan, normal, kurus dan kurus teruk. Sebagai contoh, Ali yang berumur 15 tahun mempunyai ketinggian 155 cm dan berat badan 67 kg. Untuk mengira BMI dia, kita mengambil 67 bahagi dengan 1.55 bahagi sekali lagi dengan 1.55. Jadi BMI yang kita dapat untuk Ali adalah 27.9. Ali berumur 15 tahun, mempunyai BMI 27.9. Garis menegak bertemu dengan garis melintang, itulah titik yang menunjukkan kategori BMI untuk Ali, iaitu Ali berada dalam kategori obes. Untuk mengira berat normal bagi Ali, kita perlukan titik BMI yang maksimum dan minimum.
Jadi berat maksimum untuk Ali, kita ambil titik maksimum iaitu 22.2 kali dengan ketinggian Ali 1.55 kali 1.55. Jadi bacaan kita dapat adalah 53.3 kilogram. Berat minimum bagi Ali, kita ambil titik BMI yang minimum iaitu 16 kali dengan tinggi Ali 1.55 kali sekali lagi 1.55 sama dengan 38.4 kilogram. Jadi berat normal bagi Ali adalah 38.4 kilo sehingga 53.3 kilo. Catatan kedua yang kita pantau adalah tinggi untuk umur. Terdapat 3 kategori untuk catatan ini: norma ketinggian, bantut dan bantut teruk. Sebagai contoh, Siti berumur 15 tahun mempunyai ketinggian 149 cm. Jadi titik Siti berada dalam keadaan normal. Beban ketiga yang berlaku di Malaysia di kalangan remaja adalah kekurangan sel darah merah atau kita panggil anemia. Keadaan kekurangan sel darah merah yang berpunca daripada kekurangan nutrien penting seperti zat besi, asid folik dan vitamin B12. Setiap 5 orang pelajar, terdapat seorang yang mengalami masalah anemia di negara kita. Masalah berat badan dan anemia yang berlaku ini disebabkan tabiat pemakanan yang tidak sihat. Menurut laporan National Health and Mobility Survey pada tahun 2017, didapati dekat 68% pelajar tidak mengambil sarapan pagi. 50% pelajar tidak ambil makan tengah hari. 43% pelajar tidak makan malam. Di samping itu, terdapat juga 75% pelajar yang tidak aktif secara fizikal. Masa yang sama, 2 dalam 3 pelajar tidak mengambil buah yang secukupnya setiap hari. 70% pelajar tidak ambil sayur-sayuran yang secukupnya sehari. 3 dalam 4 pelajar tidak mengambil susu atau produk tenusu yang mencukupi dalam sehari. 1 dalam 4 pelajar mengambil air berkarbonat setiap hari. Hanya 59.4 pelajar yang minum air secukupnya setiap hari. Tabir pemakanan yang tidak sihat ini sangat membimbangkan dan kalau berterusan, pelajar akan meningkatkan risiko untuk mendapat penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi dan sebagainya dalam usia yang muda. Bagaimana kita nak mencegah pelbagai jenis penyakit ini dan bagaimana kita nak memupuk tabiat pemakanan sihat di kalangan remaja? Tabiat pemakanan sihat bermula dengan makan ikut waktu. 6.30 pagi hingga 8.30 pagi adalah masa yang paling sesuai untuk sarapan pagi. Jadi, semua pelajar perlu ambil sarapan di rumah sebelum datang ke sekolah. Pukul 12 tengah hari hingga 2 petang adalah masa yang sesuai untuk makan tengah hari. 6 petang hingga 8 malam adalah masa yang sesuai untuk makan malam. Bagi 3 hidangan utama ni, iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam, kita makan mengikut saranan Pinggan Sihat Malaysia. Ini adalah Pinggan Sihat Malaysia yang menggalakkan pelajar makan ikut suku-suku separuh. Suku pinggan kita adalah nasi, mi, bijirin, roti, produk bijirin dan ubi-ubian. Satu suku lagi adalah ikan, ayam, daging atau kekacang. Separuh pinggan kita mestilah sayur dan buah-buahan. Pinggan Sihat Malaysia adalah satu panduan pengambilan makanan untuk satu hidangan, terutama untuk sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Adakah kita digalakkan makan nasi sahaja untuk 3 hidangan utama ni? Jawapan dia tidak. Marilah kita merujuk pada Piramid Makanan Malaysia tahun 2020, iaitu satu panduan pengambilan makanan dalam sehari. Ini adalah Piramid Makanan Malaysia yang baharu. Aras pertama Piramid Makanan Malaysia terdiri daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan membekalkan vitamin, mineral dan serat untuk mencegah penyakit. Mengapa perlu ambil sayur-sayuran dan buah-buahan? Kerana sayur dan buah mempunyai serat baik untuk penghadaman dan antioksidan yang melambatkan proses penuaan.
Sayur dan buah mempunyai vitamin dan mineral yang dapat membantu mencegah penyakit dan juga rendah kalori membantu mengurangkan risiko obesiti. Kita perlu mengambil sekurang-kurangnya 3 sajian sayur-sayuran dan 2 sajian buah-buahan setiap hari. 1 sajian sayur-sayuran sama dengan 1 cawan sayur mentah atau setengah cawan sayur yang dah masak. 1 sajian buah-buahan bersamaan dengan gambar yang ditunjukkan di depan. Gambar raja di depan mengajar kita cara pengambilan sayur lebih daripada 3 jenis setiap hari. Sebagai satu hidangan, kita boleh ambil brokoli campur lobak merah. Untuk makan malam pula, kita boleh ambil sayur campur iaitu terdiri daripada kacang buncis, kubis bunga, lada benggala merah dan lobak merah. Jadi sehari senang je nak capai lebih daripada 3 jenis sayur-sayuran. Pagi buah-buahan juga sama. Saya makan sarapan pagi dengan jambu batu, makan tengah hari saya bersama dengan beri Malaysia dan makan malam bersama dengan orange dan kiwi. Jadi perbagaikan buah-buahan dan utamakan buah-buahan tempatan. Aras kedua piramid makanan Malaysia terdiri daripada bijirin, hasil bijirin dan ubi-ubian yang membekalkan tenaga untuk menjalankan aktiviti harian. Pelajar boleh mengambil 3 hingga 5 sajian mengikut tahap aktiviti fizikal. 1 sajian bersamaan dengan 2 sendok nasi atau 2 cawan bubur atau 1,5 cawan makaroni atau 1 cawan mi atau 1 tongkol jagung atau 2 keping roti gandum atau 1 biji ubi keledek yang sebesar genggaman. Kita boleh mengambil pelbagai jenis bijirin dan bijirin penuh seperti dalam gambar raja di depan. Contohnya nasi putih, nasi perang, mi, spaghetti, jagung, roti gandum, ubi keledek dan pasta penne. Gambar raja yang ada bintang menunjukkan bijirin penuh. Bijirin penuh mempunyai serat, vitamin, mineral yang lebih tinggi berbanding dengan bijirin biasa yang lebih baik untuk kesihatan. Aras ketiga dalam piramid makanan Malaysia adalah makanan bersumber protein, membekalkan protein untuk pembesaran dan membaiki tisu tubuh. Untuk makanan protein adalah 1 sajian ikan setiap hari, 1 hingga 2 sajian ayam, telur atau daging dan 1 sajian legium. Gambar raja di depan menunjukkan pelbagai jenis sumber protein yang berasaskan haiwan dan tumbuhan dengan cara masak yang berlainan. Kita nampak ayam bakar, ayam panggang, ikan kembung, goreng, ikan salmon panggang, sambal udang, sambal sotong, telur rebus, ikan bakar campur dengan tempe bakar. Jadi, nikmatilah pelbagai jenis sumber protein yang ada dengan cara masak yang lebih sihat. Susu dan hasil tenusur juga terletak di aras ketiga dalam piramid makanan Malaysia. Kita disarankan 2 sajian susu dan hasil tenusur setiap hari untuk bekalkan protein, membaiki tisu tubuh dan juga membekalkan kalsium untuk membina tulang dan gigi yang kuat. Bagi pelajar yang tidak suka minum susu, anda boleh menambah susu tepung dalam puding susu, dadah susu ataupun campurkan susu tepung dalam jus buah-buahan. Aras tertinggi dalam piramid makanan Malaysia terdiri daripada lemak, minyak, garam dan gula. Kita mensihatkan pengambilan makanan dan minuman yang tinggi lemak, minyak, gula dan garam. Sebagai contoh, sausage paling kerap dijual di kantin sekolah. Sausage adalah makanan dilarang dijual di kantin sekolah. Sausage bukan daging sebenar. Sausage mempunyai kandungan garam, lemak tebu dan bahan pengawet yang tinggi dan boleh meningkatkan tahap kolesterol yang jahat, meningkatkan risiko obesiti dan juga risiko kanser usus. Ramai juga yang suka makan kulit ayam. Kulit ayam tinggi lemak, kolesterol dan juga kalori, menyebabkan obesiti, penyakit darah tinggi dan juga berisiko terkena penyakit jantung atau stroke. Jadi, jangan lupa buang lemak daging dan kulit ayam sebelum memasak. Pelajar-pelajar, ada tak air kordial dijual di kantin sekolah?
Kalau ada, mesti laporkan pada cikgu kesihatan atau cikgu kantin. Air kordial adalah minuman dilarang dijual di kantin sekolah. Ia mengandungi gula, kalori, perasa dan pewarna tiruan yang tinggi. Kalori dia datang daripada gula, susu pekan manis atau krema yang tidak membawa manfaat pada badan kita. Masa yang sama, dia memudaratkan tubuhan otak kita. Ramai yang suka minum air boba sekarang, terutamanya remaja di sekolah rendah. Dijual di luar pagar, dijual di kantin sekolah, dijual mungkin di koperasi sekolah. Was-was dengan air teh boba ni sebab dia ada kalori yang tinggi, pewarna, pengawet, gula, lemak dan juga perisa tambahan yang tidak bagus untuk kesihatan kita. Dia akan membawa banyak kesan buruk, terutamanya obesiti, meningkatkan risiko penyakit pada usia muda contoh kencing manis, penyakit jantung dan kanser, membawa masalah karies gigi, melemahkan imuniti badan kita dan susah nak memberi tumpuan perhatian dalam kelas. Air yang paling selamat diminum adalah air kosong. Air kosong membantu mengawal suhu badan, menggantikan cecair badan, mencantikkan kulit kita, membantu penghadaman, penyerapan zat makanan dan mengeluarkan bahan buangan yang tidak diperlukan oleh badan. Kita disarankan minum 6 hingga 8 gelas air kosong. Pada waktu makan utama iaitu makan tengah hari dan makan malam, kita mesti utamakan air kosong sahaja. Pelajar, jadilah pengguna yang bijak. Ambil masa baca label pemakanan untuk membuat pilihan produk makanan yang lebih sihat berdasarkan kandungan nutrients. Salah satu adalah logo pilihan lebih sihat. Produk yang mengandungi logo pilihan lebih sihat adalah lebih sihat berbanding dengan produk lain dalam kategori yang sama. Sebagai contoh, di pasaran terdapat banyak minuman biji ring 3 dalam 1. Bagi produk 3 dalam 1 yang mempunyai logo pilihan lebih sihat, dia adalah pilihan yang lebih baik disebabkan dia mengandungi kandungan gula, lemak, garam yang lebih rendah dan serat yang lebih tinggi. Ini adalah pilihan yang lebih bijak untuk anda. Kita telah sampai ke penghujung sesi kita. Tahniah kepada semua pelajar kerana berjaya mengikuti sesi pendidikan pemakanan ini. Kita bersyukur kerana kita mendapat ilmu pemakanan sihat hari ini. Selepas kita tahu, kita kena amalkan demi mencapai anak Johor tinggi, sihat dan hebat. Ingat ya, isi kuis pasca pemakanan sihat pada hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi.